Siapa yang nak bagi kat pengasuh nursery jaga budak, bukan nursery pokok Kalau nursery pokok ada siram anak keluarga. Okey, sekarang ni cikgu dah nampak, semua orang nampak pattern para pelajar dia nak yang terbaik. Sekarang saya nak kirakan, saya tolong semua, saya kirakan kos untuk perkara-perkara yang korang tak nak. Pertama, rumah flat sewa, bukan beli tau, sewa RM500 sebulan. Memang kau tak dapat. Sekarang paling rendah tu untuk 800 sebulan sewa. Rumah flat apartment itu 700 kalau kira 700. Kemudian kereta, ambil kereta Azia yang spek biasa sebulan RM500. Jangan kereta besar lagi RM50. Kemudian motosikal Demak letak RM200 sebulan. Okey, dah berapa dah tu? Apa? 1,400. Anak letak dekat pengasuh, katalah seorang je anak, dan dia kata seorang je kemampuan dia, seorang je anak, bagi dekat nursery, budak pakai pampers pun dah 500. Kita letaklah 500. Saya betul-betul tak sangka Ustaz, mana saya dapat bersama-sama Ustaz di hadapan halayak ramai, di hadapan semua manusia. Saya betul-betul mimpi Ustaz dari video Ustaz di mana di TikTok, di YouTube, di televisi juga bisa dilihat Ustaz Samsul juga memberikan ceramah, menyampaikan ceramah di dalam televisi. Jadi Ustaz, tanpa mengenai masa saya ingin bertanya dan memberikan beberapa soalan kepada Ustaz. Saya bersedia? Alhamdulillah saya sihat. Kau tak tanya pun apa khabar kan? Sihat, Alhamdulillah. Jadi dah bersedia lah kawan nak mulakan sini. Okey, Alhamdulillah Ustaz. Saya lupa nak bertanya. Okey, jadi Ustaz, antara soalan-soalan yang saya ingin bertanya kepada Ustaz ialah, seperti yang kita tahu, kita sebagai murid-murid di Sekolah Al-Sama Penuh ini, begitu banyak kes-kes kecurian, begitu banyak kes-kes hilangan barang yang berlaku. Jadi Ustaz, pada pendapat Ustaz, apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk kita mengelakkan, dan juga apa doa-doa yang kita boleh amalkan untuk kita berada di dalam keadaan yang sampai harmoni, kita hindarkan kita daripada kes-kes kecurian, sama ada kita menjadi pencuri ni atau kita yang dicuri. Jadi Ustaz, apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil? Silakan Ustaz. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada saudara Iman Denis. Iman Denis selaku moderator pada hari ini, bagi puan ketua, guru-guru makanan, begitu juga sarana tingkatan 1, ibu bapa dan seterusnya, para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pagi ini dapat bersama, dan isu yang ditanyakan ini adalah merupakan isu yang biasa berlaku di sekolah asrama dan juga bukan asrama. Dan ini sebenarnya merupakan perkara yang boleh dikatakan susah nak dielakkan. Dia akan berlaku juga sebab setiap sekolah ni dia ada wakil, siapa ada wajib.
yang akan bertindak untuk buat perangai seperti ini. Itu sebabnya kalau tanya saya langkah-langkah, sebenarnya kadang-kadang bukannya tak jaga-jaga, karena kalau pelajar dah jaga lah, dah jaga siap lokernya, dah kunci dengan double solek lah. Tetapi orang ni pandai. Kalau yang apa, yang memang dah biasa mencuri ni, sebab minta maaf cakap tidak jadi habit, jadi tabiat, dah biasa mencuri. Ambil barang orang tu rasa seronok, dia rasa kepuasan, dan percaya cakap saya, dia tak akan berhenti dekat sekolah ni. Yang akan sampai waktu dia bekerja besok, sampai waktu dia dalam rumah tangga, sampai waktu dia hidup berkeluar asal, apa yang dia buat dekat dalam asrama dia akan buat. Jadi saya teringat dalam satu kata-kata ahli falsafah. Dia kata, waktu saya kecil, waktu aku kecil, aku ingin mengubah seluruh dunia. Waktu aku kecil, aku ingin mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, bahawa aku sedar yang dunia ini besar sangat. Biarlah aku ubah negara aku. Jadi dia ubah negara. Kemudian bila aku tua, barulah aku sedar negara pun besar juga rupanya. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika aku dah tua, dah tak larat, mau perasan, aku tak boleh nak ubah, negara, dan tak boleh nak ubah keluarga. Kecil sikit lah nak ubah keluarga. Biar aku ubah keluarga aku boleh. Akhirnya kita berada di tamat kematian, dah nazak dan nak mati sangat, baru dia sedar ada seorang pun dari keluarga dia boleh ubah. Dan barulah perhaps for the first time, malahan mungkin buat kali pertama dalam hidupnya, barulah dia sedar alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Kerana mengubah diri aku sendiri, mungkin aku menjadi contoh yang baik dapat mengubah keluarga, keluarga yang baik dapat mengubah komuniti masyarakat, masyarakat yang baik dapat mengubah negara, dan tak mustahil mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Macam hari ini, nak harap ibu bapa semua datang, nak mengubah semua sekali sekolah ni jadi tanggungjawab, susah. Itu sebabnya sebahagian daripada ini bergerak dulu, namun sarana kan, dalam ramai-ramai kan, ada beberapa orang sebab kerja tak bergaji, buat kerja sukarela, ambil gambar pun sendiri dia, selfie sendiri, sian. Jadi mana kata kerja ni sukarela, kesukarelawanan ni mana semuanya ada di dalam diri. Sebab nak berjaya dalam hidup ni itulah dia. Maka tu saya pesan tadi, orang yang mencuri, pesan ni saya nak pesan kepada kalangan kita, mungkin ada yang dah ada tabiat macam tu, berhentilah. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Apa hukum orang mencuri? Dosa, betul. Tetapi macam mana kedudukannya di akhirat besok? Di akhirat besok, orang yang mencuri ni, orang yang mencuri dia akan dipotong tangannya. Kalau kita tengok kan, akan diseksa dengan sebetul seksaan. Malahan kan pencuri, pengompak, orang tak bayar hutang dengan sengaja, semua akan dihimpun ke satu tempat yang sama. Orang hinanya orang yang mencuri. Itu sebabnya kena jaga diri masing-masing. Paling tidak pesan, aku nak jaga barang aku. Dan kepada pelajar juga, elakkan diri bawa barang-barang yang tak ada function pun dekat asrama. Curi-curi bawa handphone, buat apa? Tak payah. Dekat sini tempat nak belajar. Curi-curi bawa game, curi bawa benda-benda terlarang, tak payah. Benda-benda mahal, tak payah bawa. Bawa barang-barang yang bersangkut paut dengan akademik kita tadi. Kemudian kunci. Jangan ingat, tak apalah, saya ditawarkan kepada Allah saja. Ni kunci ni langsung main ni kan. Jadi mana kata jaga. Sebab teringat pada setengah orang benda tu tak ada apa-apa. Kita ambil sabun, kita ambil pembaris, kita ambil pen. Tapi kita tak tahu ada setengah orang pada pen yang biasa nampak murah tu, dia suka pen. Macam saya sekali satu pen dia suka.
kilometriko yang batang dia putih, tutup dirimu secukup cukup. Bila tulis orang seronok tu, dan bukan senang nak dapat pen macam tu. Walaupun harganya tak mahal mana, tapi nak beli dekat Seremban tu ada satu kedai dia yang ada. Dan arwah abah saya belikan untuk saya. Dan bila beli dan benda tu hilang, pada orang tengah orang benda tu tak ada apa-apa, tapi pada saya benda tu sangat mengecewakan hati saya. Dan bila kita mengecewakan hati orang, orang tu jadi tak adil, orang tu dizalimi. Dan bila orang tu dizalimi, you know amat, dia lah orang yang ambil, dia tak bekal lah hidup kau, mati lah kau, susah lah hidup kau. Dan orang tu makbul. Sebab apa? Sebab tak ada roblok. Orang yang dizalimi tak ada roblok, direct Allah Ta'ala, tak ada sekatan, tak ada hijab, terus Allah Ta'ala. Itu sebab jangan kita pandang kecil. Sebab pada setengah orang benda itu besar kan, bekas. Kita nampak bekas minum air kan, bekas minuman air itu alah berapa ringgit dia pergi kat kedai plastik itu murah kan. Tetapi dia mahal pada dia sebab mak dia yang belikan bagi kat dia. Jadi dia menang, dia tak boleh tidur. Sekali dia nampak benda tu dah ada kat loka orang lain, dah siap padam nama, letak nama orang lain. Ada orang tu kan. Jadi jangan. Tu pada pandangan saya, maknanya ubah diri kita. Ubah diri kita, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Sebab bila dah terlalu biasa buat benda tak betul, benda tak betul rasa betul kat diri kita. Jadi dah jadi tabiat, mencuri jadi tabiat. Sampai dia tabiat apa dekat tempat kerja ni? Dekat tempat kerja dia tak curi barang-barang macam pen dah. Dia tipu klaim, dia tipu benda-benda lain. Benda patut dia buat macam ni, akhirnya duit yang bukan bahagian dia ambil juga untuk diri dia. Dan kesalahannya, kesusahannya akan berterusan sepanjang hayat, tidak akan mendapat apa yang disebut sebagai ketenteraman, ketenangan, tak ada di dalam hati kita. Allah kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi pada semasa apa yang kita boleh ambil tiba di sini ialah sebelum kita nak mengubah satu, kita mesti dah ubah. Kita mesti ubah diri sendiri. InsyaAllah dengan apa yang kita ubah diri sendiri, maka berubahlah segalanya. Kerana apa? Bila satu lah dalam satu komuniti, satu masyarakat, bila seorang itu mengubah diri baik, lalu kawan dia pun jadi baik, bagi seorang jadi baik, maka InsyaAllah suasana dengan hati yang sama pun jadi aman dan juga harmoni. Tadi dah tis-tis, syariah tadi dah tis-tis yang kita tidak ingin. Jadi Ustaz, seterusnya saya ingin tanya kepada Ustaz, rakan sebaya merupakan satu perkara yang paling besar dalam kehidupan remaja. Jadi Ustaz, apakah langkah-langkah yang kita sebagai seorang remaja, sebagai di peringkat umur belasan tahun ini, untuk kita mengelakkan daripada mengikut siasat negatif yang dibawa oleh rakan-rakan sebaya? Silakan Ustaz. Dalam satu hadis Nabi pernah sebut, janganlah kalian menjadi patron. Apabila orang membuat baik, kalian berbuat baik. Apabila orang lain berbuat jahat, kalian berbuat jahat. Akan tetapi tetapkan apa kejadian kalian. Apabila orang lain berbuat baik, kalian berbuat baik. Dan apabila orang lain berbuat jahat, kalian tetapkan berbuat baik. Itu memang yang besar. Dan kalau kita tengok rakan sebaya ini, memang betul. Rakan sebaya itu dia ada macam-macam. Kadang kita tengah belajar, nak belajar, ada kawan kalau tutupkan buku yang kita belajar. Alhamdulillah. Saya belajar, yang seorang guru belajar siut, dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia setan ni atas, di atas itu setan ni. Ada tu. Dia menghasut orang lain tu buat benda-benda yang tak baik. Jadi simple je. Kalau ikutkan dalam ni, kita ni kawan-kawan. Kebanyakan kita ni yang berumur berapa? Kita kata berapa tu? 45 kan? Jadi kalau kita tengok, satu perkara kawan ni kawan lah. Kawan-kawan lah kan? Tapi sampai satu tahap, kita kena jaga itu. Jangan bertukar semua benda yang kita ikut. Kawan kita mengajak benda-benda tak baik, konten, ajak kita lepak kat satu tempat,
dekat kawasan sekolah, yang lain dia tak nak masuk sekolah. Benda tu tak ada manfaat. Sebab kita jangan lupa, dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janji. Jangan lupa bila datang ke sekolah ni, mak ayah pesan apa? Itu amanah ke? Mak ayah pesan apa? Ada tak mak ayah pesan pergi nanti tolong cari menantu yang baik-baik untuk mak? Tak ada kan? Tak ada pesan tak cari kerana yang calon ni tolong mak nak kalau dia nak cari dia jauh, cari dia dekat rumah kita. Tak ada. Yang dia suruh belajar. Dia tak suruh couple. Jadi saya umumkan, siapa yang terbabit dengan couple dalam sekolah ni, saya siharkan kelas serta-merta. Saya siharkan kelas serta-merta. Tak ada. Orang yang nak pandang mana orang. Jadi mana kata sekarang ni fokus kita, kasih sayang kita pada mak ayah kita. Balas tak, kalau aku tak tanya kau tak jawab. Kau faham tak? Jadi mana kata dalam bab perhubungan ni sekarang ni, mak ayah janji kita adalah nak berjaya, nak melakukan sekolah semesra. Dia dah ada track record tersendiri 100%. Kadar yang dapat straight A's-nya ramai. Jadi jangan kita masuk dalam senarai orang yang fail. Sebab apabila kita gagal, yang kononnya kawan baik tadi akan sebalik kononnya BFF, best friend forever. Pesan saya nak beritahu, bila keluar dari result biasa, kalau kau bodoh kau nangis seorang. Itu dia cakap. Kalau kau pandai, mak ayah juga yang gembira, yang akan temankan kita dalam kegembiraan kita. Kalau kita teruk, fail, paling tidak sabarlah buat masing-masing kehidupan masing-masing. Macam mana janji kita janji best friend sampai bila kau janji tak ada. Tanyalah mak ayah yang sarana, mana kawan-kawan baik dia, mana ada, semua dah ada kehidupan masing-masing. Saya si kawan baik dulu mana, semua dah ada kehidupan masing-masing. Dan masalahnya hari ni kita ada kawan-kawan gelak kita, kawan-kawan bergurau kita ada, hari ni ada. Tetapi waktu result kita teruk, besok baru kita tahu lah kehidupan kita macam mana. Dan kemudian kita cakap apa? Keluar result biasa kan? Sebab pengaruh kawan saya ni, keluar result biasa, yang kawan yang kacau kita ni tadi, dia lagi bagus daripada kita result. Dan lepas tu pula, bila keluar result kan, kita cakap dah sikit lagi aku nak skor. Kenapa lah kalau aku buat bagus sikit lagi, tentu aku dah dapat yang terbaik. Mungkin macam tu. Jadi mana kata saya tak nak kita menyesal, saya tak nak kita menyesal. Kita kena buat, kena buat yang terbaik. Jadi mana kata kawan sebaya lah. Nak berkawan untuk tujuan kebaikan, nak study sama-sama, tak apa. Tapi kalau kita berkawan-kawan hanya sekadar nak suka-suka, lupakan. Kita nak cari kawan-kawan yang kalau kita teruk, dia nak kaya mengingatkan kita. Jadi mana kita kena tanya diri kita. Kita kena jadi macam ikan di lautan. Kenapa ikan di lautan? Laut tu sifat dia masin. Tapi ikan yang berpuluh tahun, beratus tahun dulu ke laut tu tak pernah masin pun, bila kita masak. Kemudian kalau orang nak masin jadikan ikan masin, orang paksa dia, kering dia, jemur dia, gaul dengan garam, buntang mata ikan. Sebab apa? Sebab dia tidak rela ini dimasinkan. Mana nak tunjuk betapa berprinsip ni ikan. Walaupun dengan kawan-kawan lain yang duduk dah 40 tahun, 100 tahun duduk dalam laut, dia tak pernah masin. Yang masin hanya air laut. Itu cerita dia. Jadi mana kata, jaga diri kita. Jaga diri kita. Berkawan boleh kawan, tak ada masalah. Tetapi kawan ni biarlah kawan-kawan yang mengajak kita kepada kebaikan. Jangan mengikut hati orang lain bergelang tangan, dia seorang bergelang kaki. Orang lain dah kata jangan, dia seorang mengikut hati. Akhirnya dia mengikut hati, dia apa? Dia yang turun.
Tak cari apa pun, berarti seronok anak seronok, happy, pusing sana pusing sini, gurau sana gurau sini. Akhirnya yang gagal kita gagal sendiri. Penting ni, sebab saya nak beritahu ada satu kisah. Saya ada kawan dulu aku dekat sekolah sama dulu. Kemudian dia waktu sampai form 3 dia berhenti, dia tak nak sekolah sama, dia tak suka. Dia keluar dari sekolah biasa. Lepas form 5 dia tak nak sama belajar, dia nak kerja. Alhamdulillah masuk tu dia dapat kerja kilang. Dia kilang bagus masa tu. Tanyalah cikgu ni tahu tahun 1994, 95 ni. Hebat masa tu kilang. Siapa yang kilang dekat Korea, siapa yang kilang di base di Korea, setahun 2-3 kali pergi khusus kat sana. Siapa yang kilang base ke Jepun, 2-3 kali khusus kat Jepun. Setahun, percuma. Masa tu duit banyak. Saya masa tu belajar lagi. Bila belajar, dia jumpa kawan ni, dia belanja saya makan. Tak payahlah aku bayar, aku bayarlah. Kau siap belajar lagi, cik. Dia sama. Kita pun cakap, kan best kalau aku kerja dari duit. Tapi sayangnya, saya dah habis diploma, sambung pula degree. Dah ambil degree INO pula tu, ambil degree INO dah 4 tahun. Solid, tak ada kredit transfer. Siapa yang ambil diploma, kemudian ambil degree, biasanya ada pengecualian subjek-subjek tertentu. Jadi menyebabkan kalau degree itu 3 tahun, itu tinggal 2 tahun je. Jadi saya tak ada, sebab ambil itu memang tak ada kredit transfer, tak ada subjek yang boleh gantikan subjek degree. So kena full 4 years belajar sama degree. Arwah nenek saya bercakap, tak sempat dan tidak aku rasa duit kau ni. Arwah nenek saya kata apa? Tak sempat tidak tengok kau kahwin. Macam apa? Ayat dia. Asal tu fikir dia, rasa nak kerja, tengok orang lain semua dah pegang duit. Tapi saya kata tak apalah, belajar je lah. Bila saya belajar, yang kawan saya tadi yang berhenti sekolah sebab nak kerja tadi. Lepas tu pada 1997-98 masalah kegawatan ekonomi dua negara kita. Banyak kilang-kilang tutup, banyak kilang-kilang di Seremban pun tutup, merge. Bank pun banyak buat penggabungan, banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan kawan saya balik kampung, kerja kampung. Dan bila dia kerja kampung, saya nak cerita setelah beberapa tahun saya kerja, saya waktu saya habis je degree, sebelum saya habis paper final exam saya, paper last saya. Sebelum habis paper final, saya dah tahu saya ditawarkan kerja sebagai pegawai pendakwa di Majlis Banseman bawa kes di mahkamah dan menjadi timbalan pengarah. Sebab saya pergi try, saya interview sebelum paper saya dapat. Kemudian dah 4 tahun saya naik pangkat, saya dapat peluang untuk jadi pengarah undang legal advisor dinilai. Kemudian masa tu saya dah mula dah ceramah. Dan bila saya ceramah sampai satu tahap, saya pun tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah ke dan yang penceramah atau part time. Jadi bila nak ceritakan, ada satu kali saya pergi ceramah kat satu kampung, satu kawasan ni. Penuh ramai orang. Saya turun pentas, saya jumpa kawan saya tadi dengan baju yang lusuh, seluar tracksuit yang ada koyak bawah ni. Saya terus sebut nama dia sebab saya ni jadi sengat. Kepala saya jadi mengingat. Kalau saya sebut satu-satu. Waktu saya diploma dulu, saya boleh tulis menit nota lecture saya bab 1 sampai bab 10 tanpa tengok saya boleh oleh nota. Satu tahap yang akan saya cuba bila saya masuk bibit, saya boleh duduk third speaker, second speaker, first speaker, semua speaker. Jadi bila saya duduk tu, saya turun, saya sebut nama dia. Saya sebut nama dia, saya tak sebut ke sini. Saya sebut nama dia, terkejut dia, dan saya peluk dia. Dia menangis sebab dia ada tak sangka kau ingat aku lagi dia. Sebab dia ingat, bila saya dah jadi Syamsul Bak, saya jumpa dia ingat penuh. Kemudian, dia sambil dia lap, dia mata dia peluk saya, dia pandang anak. Dia kata apa? Sekarang percaya tak? Syamsul Bak ni kawan ayah. Mana yang anak pun jadi tak percaya yang ayah jadi berkawan dengan Syamsul Bak. Sebab memandang keadaan ayah yang susah. Dulu kampung, kerja pun dah tak menentu. Dulu ayahnya pernah mewah. Sebab saya nak bagi tahu ni keadaan apa dia pesan kat saya. Dia kata nanti kau beritahu. Saya cakap tu, dia kata kat anak dia. Pakcik dulu sama dengan ayah main bola tu sama. Ayah main jumpa. Ingat dulu yang kita lawan sekolah projek, ingat tak? Saya kata kita orang main sekolah semak labu, lawan sekolah projek, sekolah sepak, itu lah.
Ustaz, kita orang malam tu semain hajat. Saya kata, wahda Islamiyah, la syarqiyah, la gharbiyah. Bukan main semangat macam nak lawan Israel. Besok aku masuk sampai dekat padang ni, masuk warm up dah saya tunggu lah. Sebab tim tu Lurah ni bila dia warm up tu sebalik seragam ni. Itu seorang sepak, seorang tanduk, seorang lari, pantai lah, warm up. Lepas tu start ni, minit yang kelima, semak lagu dah skor lah. 1-0, masuk ke tuan-tuan Allah sampai. Lepas tu sekolah tu Lurah balas 11-1. Belum. Tapi nak cerita ni nak jadi gol 3 gol dulu. Saya ingat dia lah, ya Allah aku dah lupa. Bayangkan dia kesusahan hidup, dia dah lupa dah sejarah dia pernah bola dengan saya, pernah sama-sama. Apa dia pesan kat saya? Dia kata, kau pergi ceramah mana-mana, kau pergi kolej, kau pergi universiti, kau pergi sekolah, tolong pesan dekat dia orang, jangan tak belajar. Jangan tak belajar. Kita cakap itu terang kan, mak ayah suruh kita belajar, bukan sebab mak ayah kita susah hidup, tak. Mak ayah kita suruh kita belajar sebab kalau dia dah tak ada tadi ni, orang masih boleh teruskan kehidupan. Itu je. Dulu mana ada macam-macam motivasi macam ni, forum ni, mana ada. Tak ada, tanya lagi, tak ada lah. Semua kita nak berjaya kan? Oh ya, tak ada. Yang adanya dulu penceramah tetap, namanya Imam. Penceramah tetap. Ayah dia, kau nak jadi orang kau belajar. Itulah ayat motivasi. Kau nak jadi orang kau belajar. Kita boleh fikir. Selama ni itu bukan orang kan? Tapi maksud itu sejajar yang apa yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai manusia memberi manfaat kepada orang. Jadi nak berkawan boleh berkawan. Tapi kita kena jaga batas kita. Setakat mana yang kita berkawan dengan kawan kita. Kalau boleh ajak pada kebaikan. Belajar, buat study group, bincang sama-sama sebab ke arah nak berjaya sama-sama. Yang itu yang paling besar. Berkawan boleh berkawan, tapi mana yang buruk tak sah kita ikut, yang baik-baik kita ikut. Dan kemudian gunakan ikatan persahabatan kita ini adalah untuk kebaikan, untuk tujuan kebaikan. Jangan untuk tujuan-tujuan aku suka-suka. Sebab apa nama? Saya nak tanya, perempuan orang katakan. Okey, perempuan. Dia tengok perempuan macam bau semalam ke perempuan. Tiba-tiba sekarang ni dah nak periksa. Ni dah bulan 10 ni. Dah bulan 10. Dah lah menteri pelajaran tu tiba-tiba semua bulan 1 pula. Kan, SPM yang saya dengar malam tadi, kemungkinan besar dia nak buat ujung longgar. Nak ubah duit tak gerak saja. Nah, bayangkan tak, benda ni sebenarnya kita tengoklah nanti kita akan keluar dari sekolah. Kita keluar dari sekolah. Itulah momen penentu ke mana kita akan pergi masa. Masa tu tak ada lagi dah bunyi-bunyi bangun pukul berapa kan, tak ada dah bunyi ni. Bunyi tak ada lah, tak ada. Bunyi asrama tu tak ada lah. Kan? Tak ada lagi dah cikgu sempat dekat untuk pintu asrama tu nak sebab pula yang buat turun asrama tu. Tak ada. Tak ada. Tak ada lagi dah, rekening ni tak ada dah. Masa tu kita akan jumpa dengan realiti kehidupan. Samsul buat ceramah untuk apa? Untuk apa ceramah? Samsul buat dah ada kehidupan dia. Cikgu-cikgu dah ada kehidupan. Puan penentu dah ada karier dia. GPK dah ada karier. Untuk apa masa untuk orang ni? Buat apa? Untuk apa? Ni sarana ni datang 7 minggu. Jaga apa datang? Buat apa? Sebab untuk masa depan orang. Sebab masa depan orang kat luar sana tak semudah yang kita kira. Keluar, berhenti dekat taman perumahan yang baru naik. Tengok saya buat berapa harga rumah sekarang. Tengok berapa harga kereta sekarang. Kalau kau main-main kan, main-main susah. Apa pun kau takkan cip. Sebab kan nak berkawan ni pasal. Akhirnya, bila gagal semua orang. Bila gembira, mungkin orang akan anggap kita. Berebut mesti nak ambil kita. Mesti pun nak ni, mesti pun nak yang ni, mesti yang ni pun nak ni.
Nana pula background akademik dia, curriculum dia bagus. Dia pernah wakil kebangsaan ke apa untuk sukan. Bagus ni kena ambil ni. Semua mesti berbut. Contohnya UIA dia siap ada jawatan kuasa tu tengok. Mana senarai-senarai budak-budak ni, dia tengok nama budak ni lepas masuk duit pidato, tarik dulu siap. Ada macam tu. Ada. Tapi saya tak percaya pada konsepnya tu. Pada saya, kita akan mana yang bagus, kalau dia nak jadi bagus, kita boleh jadi bagus. Macam pidato dengan debat ni kan. Kalau walaupun korang tak ada basic sekalipun, bagi saya sebulan, saya boleh train jadikan dia berdebat yang bagus. Salah. Tapi yang penting satu je, dalam hati pun nak berubah. Tapi kalau nanti, aku memang sampai bila pun tak boleh. So kita kena sebab saya kata betul, tengok rumah sekarang tu apa? Rumah teres yang sampai 400,000 berapa cerita? Rumah teres. Rumah sendiri dah 700,000-800,000. Berapa bayar gaji sebulan yang tolak gaji berapa sebulan? Kalau saya tanya, cikgu tengok puan-puan yang sarangan tu tengok. Saya tanya soalan kat semua orang. Saya nak tanya, rumah kau nak rumah macam mana? Saya nak tanya. Siapa yang nak rumah flat? Kita saya nak sangat duduk rumah flat. Tolong katakan. Rumah flat. Ya Allah, kalau mak kau tengok pakai tangan, mak kau pergi sewa untuk kau tahu tak? Itu tu tadi pada hidup. Berapa ramai yang nak rumah flat? Ada seorang, mungkin dia tak faham bahasa. Kedua, siapa yang nak rumah teres? Rumah teres ni. Okay. Siapa yang nak rumah semi-D? Semi-D ni rumah berkembar, ada tanah sikit tepi. Okey, bolehlah nak buat apa semua. Okey, ramai. Siapa nak rumah banglo? Okey, siapa nak rumah banglo 2 tingkat? Siapa nak rumah banglo set swimming pool? Ramai. Okey, dah tu. Cikgu, ni mak ayah semua dan sarana semua nampak kalau tak nak rumah yang kecil-kecil tak nak. Okey, saya nak tanya kereta. Siapa yang cita-cita saya kalau boleh? Saya nak beli Azia je. Beli kancil sudah lah. Siapa lah? Okey lah, saya kalau boleh nak beli kereta Continental, kereta luar negara lah macam Camry. Saya nak beli yang BMW, Mercedes-Benz, saya kan? Ataupun ni lah, saya nak beli Alphard, Grandfire. Okey. Apa nak beli Mustang? Okey. Okey, bab motosikal. Siapa? Saya cita-cita saya daripada kecil memang nak beli motosikal Demak. Okey. Siapa nak beli RZ? Siapa yang nak Harley Davidson? Siapa nak Superbike? Superbike. Siapa yang nak mungkin Vulcan, Goldwing, Spider yang tayar 3 tu? Okey, semua nak kereta, nak motor mahal. Okey. Siapa yang nak? Okey, satu perkara, siapa yang kalau lah kahwin nanti? Kahwin. Tak payah nak kirim sangat. Katalah dah kahwin, anak nak bagi siapa jaga? Sendiri jaga. Okey. Cita-cita nak jadi apa? Dia nak jadi pakar psikologi. Dengar. Dia nak jadi pakar psikologi. Saya tak nak tengok pakar psikologi bagi nasihat kat orang sambil dukung baby. Tak nak. Jadi macam mana korang jaga sendiri? Jaga sendiri tu, siapa nak bagi mak nak jaga? Mak kau cakap, aku dah penat dengan kau pula. Jagalah anak kau sendiri. Mungkin bagi kat pengasuh. Berapa ramai nak bagi kat orang gaji? Orang gaji ni sampai 5 orang gaji. Bukan ya? Okeylah. Siapa yang nak bagi kat pengasuh? Nursery jaga budak. Bukan nursery pokok Kalau nursery pokok ada sikam anak keluarga. Okey. Sekarang ni cikgu dah nampak, semua orang nampak pattern. Para pelajar dia nak yang terbaik. Sekarang saya nak kirakan, saya tolong semua, saya kirakan kos untuk perkara-perkara yang korang tak nak. Pertama, rumah flat sewa. Bukan beli tau, sewa RM500 sebulan. Memang kau tak dapat. Sekarang paling rendah tu 700-800 sebulan sewa. Rumah flat, apartment.
700 kalau kilo 700. Kemudian kereta, ambil kereta Azia yang spek biasa sebulan RM500. Jangan kereta besar lagi RM50. Kemudian motosikal Demak letak RM200 sebulan. Okey. Dah berapa dah tu? Apa? 1,400. Anak letak dekat pengasuh. Katalah seorang je anak. Dan dia itu seorang je kemampuannya. Seorang je anak bagi dekat nursery. Budak pakai pampers pun dah 500. Kita letaklah 500. Dah berapa? 9. Okey, minyak ada ni. Motor dengan kereta nak kena isi minyak. Letaklah 500 sebulan. Yang mana tanyalah cikgu-cikgu, tanyalah mak ayah, 500 sebulan memang tak cukup. Melainkan kau tolak kereta itu sampai jalan besar baru tak ini. Okey, tambah RM500. Berapa dah? RM2,400. Okey, tak apalah. Saya genapkanlah RM2,500. Itulah perbelanjaan sebulan. Saya tak cerita lagi nak pasang estro, tak cerita nak beli makeup, nak beli baju, beli pakaian, kau nak tudung-tudung kau yang berlampai. Tak ada, tak cerita lagi. Belum cerita handphone lagi. Belum cerita nak beli handphone mahal, belum cerita nak beli iPhone, belum cerita lagi. Saya cerita benda basic untuk hidup dulu. Belum cerita makan tau. Belum cerita nak bagi mak ayah berapa sebulan. Ini untuk benda-benda yang kau tak nak. RM2,500 sebulan. Untuk makluman semua, RM2,500 bersamaan dengan gaji permulaan. Bekerja dalam sektor kerajaan bertaraf ijazah. So kalau kau berhenti sekarang main-main, melingkup sampai benda yang kau tak nak pun kau tak boleh beli. Ini cakap berulang. Bukan semudah itu. Cabaran tak kuasa. Itu sebab kita buat program ni nak ingatkan kita, jangan lagi fokus. Jangan hilang fokus. Kau nampak cikgu bawa kereta cantik parking. Offshot dia pilih. Kunci dia apa? Hanya komitmen cikgu ni sebulan pengen main RM3,000. Ada. Campur suami isteri, cecah RM10,000. Dosa. Memang gila. Nampak macam mana? Itu kehidupan hari ini. Habis kalau kita tak belajar macam mana? Tak belajar, kita akan hanyut, kita akan ketinggalan. Itu sebab kita kena rejuvenate, meremajakan, bagi pembaharuan dalam diri kita untuk berjaya. Rejuvenate ourselves. Ada wasif ada. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, kita akan menyusahkan orang, menyusahkan makyat. Sebab aku hantar kau belajar, menghabis duit masuk asrama, tapi ini yang kau balas sekarang. Itulah makyat kita akan siap dalam penyesalan. Sebab ada anak macam kita yang tak nak belajar bila kami pulang belajar. Orang lain yang kat luar bukan dapat pulang belajar pun macam kita ni. Duduk asrama, siap pegang bawah dengan ceramah, siap ada bilik untuk prep, siap ada macam mana buat grupnya, buat latih tubi macam mana jawab pensel. Cikgu-cikgu yang terbaik pula ada dekat semesta. Tapi kau tak ambil peluang tu, jadilah kau manusia yang paling tak bersyukur dan paling rugi sekali hidup dalam dunia. Menyusahkan orang. Maka kata pepatah Jawa tu cinta tanah kamu. Ya tak? Kecil-kecil tak mampus dah besar menyusahkan orang. Itu sebabnya belajar lagi-lagi, jaga amanah. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawan hanya sebab nak seronok yang sifatnya sementara. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Al-Imran ayat 30. Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya dunia ini, sesungguhnya hidup pasti akan mati. Pada kiamat jugalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa dapat mengelakkan api neraka dan masuk dalam syurga, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, kesenangan di atas dunia ini hanyalah satu kesenangan yang memperdaya. So, jangan terperdaya dan akan kawan dengan sama-sama. Wallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz tadi. Jadi sebenarnya kawan-kawan, hidup ini keras. Kita kena pandai menentukan keputusan apa yang kita nak ikut, apa yang kita tak boleh nak ikut. Ingat, tidak semua dengan kawan-kawan kita ialah benar. Jadi, ingat amanah kita, pegang pada amanah kita, pegang pada kata-kata ibu ayah kita, insyaAllah kita berjaya sekali nanti, insyaAllah. Jadi Ustaz, saya sangat berminat dengan cerita Ustaz di mana kita bercerita tentang sahabat Ustaz yang kita masih ingat sehingga kini.
walaupun lama sudah berpisah. Jadi Ustaz, saya ingin bertanya, apakah cara untuk kita menyemai dalam hati kita semangat setia kawan, semangat kecintaan di kalangan murid-murid semasa ini, dan apa juga doa-doa yang kita boleh amalkan agar kita sentiasa berfikiran positif, sentiasa hormat menghormati bersama rakan dan juga bersama guru di sekolah. Silakan Ustaz. Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai rumah, seorang-seorang keluar dari rumah, masuk asrama, masuk mesti cek guru, mak ayah, makin lama makin sunyi di rumah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin berkurangan. Pakai jam tangan mahal, tapi tetap tak tepat waktu. Berkawan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Dan teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan air semakin tersebar. Tapi salah satu itu tadi, kawan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Maka soalan yang ditanya tadi tentang macam mana nak menambahkan semangat serta kawan, simple. Ubah diri itu, macam kita tadi, ubah diri. Kawan yang baik tidak akan menjurumuskan sahabat-sahabat kepada arah yang kesesatan. Dia tak akan bawa kawan-kawan yang menuju ke arah yang tak baik. Dia akan bawa pada arah kebaikan. Nampak kawan-kawan tidur, tunjukkan ini terus tanya, besok nak fikir. Dia nampak kawan-kawan dia, dah tu main aja, cuma belajar bila duit kita nak belajar ni. Tentu ajak kepada kebaikan, mengingatkan kawan kita kepada benda baik, bukan yang benda-benda yang tak baik. Jadi kalau mesti doa, simple. Doa yang paling baik adalah doa yang terasa pada hati itu. Kalau kita nak doa ni, doa pada Allah, doa bahasa Melayu, ya Allah, kau berikanlah kekuatan pada aku agar istiqamah dalam membawa sahabat-sahabat aku ke arah kebaikan, ya Allah. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan ini ada manfaatnya buat diriku dan sahabat-sahabatku, ya Allah. Mudah-mudahan dengan manfaat yang aku bawakan ini, ya Allah, walaupun sedikit tetapi besar kesannya kepada masyarakat, ya Allah. Mudah-mudahan kami semua diberikan perlindungan, mudah-mudahan dapat membawa kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat buat diri kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, kedua ibu bapa kami, dan juga kepada seluruh masyarakat, ya Allah. Jadi mana kata doa kita faham sampai kat kita. Kadang kita baca Allah dan sekarang berjannah wa'udzuka min sakhatika wan nar, tapi tak faham. Dia tahu nar, dia tahu tengah ke sini, dia tahu tu je. Dengan Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, masuk semua. Tapi tak begitu faham maksud dia yang sebenar. Jadi pentingnya doa ni nak bagi sampai terasa kat kita. Ya Allah, kita tak sama. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan ketenangan buat kedua ibu bapaku, ya Allah. Doa maknya tu prosedur dia, protokol kena ikut. Kalau siapa yang nak kahwin sini, berjumpa. Kalau kau bila kahwin? Betul. Itu kan dia orang tanya, jawabnya sepatutnya. Faham? Kan kahwin. Jadi kalau kita dah kahwin protokolnya seorang perempuan dia kena doakan suami dia dulu baru mak ayah dia. Tapi sebab kita belum kahwin, wajib kalau kita doa, ya Allah, puji segala puji bagi Allah, salam-salam kata dengan besar Muhammad SAW. Kemudian baru sebut mak ayah, depan mak ayah baru doa apa yang kita nak. Faham? Bahasa Melayu pun tak boleh. Allah Maha mengetahui, Maha memahami apa yang ada dalam hati itu. So doa itu sekarang aku doa tak makbul. Ya Allah, berikanlah kemudian dan perpisahan, ya Allah. Oh, ibu ingat bila kebahagiaan kepada mak ayah itu, Allah. Kemudian juga mak ayah. Itu kena doakan mak ayah dulu, baru doa untuk diri sendiri. Ini penting. Jadi maka kata sekarang ni dalam semangat setia kawan ni atas kita keikhlasan. Ikhlas kena ada dengan kawan-kawan ini.
Kita tolong kawan-kawan kita bukannya minta sesuatu balasan pun. Yang kita nak adalah kejayaan bersama. Jadi itu kita nak. Jadi kejayaan bersama itu apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih itu tidak diharapkan. Jadi makna kata yang lebih mendalam lagi dengan ikhlas adalah itu buat satu perkara dengan harapan Allah akan balas yang baik-baik untuk kita. Jadi Allah akan balas baik-baik itu termasuklah beroleh kejayaan. Kita tolong punya kawan ini macam ni lah, macam ni. Dalam kerja dia macam ni. Apa tak faham ni? Tak faham ni dulu. Tentulah kita explain dengan kawan kita. Jadi kita nampak kan tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada besar manfaatnya. Bila tolong dengan ikhlas, kita dalam hati kita harap Allah Ta'ala dapat kejayaan bagi kita sebagai balasan. Allah. Alhamdulillah Ustaz, atas kesian itu sangat menarik dan terbaik agar semua murid semester ini dapat ambil iktibar mana kita berilah yang terbaik, berikanlah kebaikan kepada rakan agar yang kita dapat kongsikan bersama. Jadi Ustaz, seterusnya sama yang saya tunjukkan kepada Ustaz, kebelakang ini ada satu budaya yang menjadi trend di kalangan murid-murid semester ini, iaitu budaya ialah di mana murid-murid semester ini mungkin mereka niatnya ingin bergurau, tetapi gurau ini tidak bertempat, di mana segelintir murid semester suka menyorokkan barang-barang rakan mereka sendiri, suka letak barang rakan di tempat yang lain. Jadi secara langsung perkara itu mengesahkan rakan-rakan mereka sendiri. Jadi apa nasihat Ustaz untuk perkara ini untuk terjadi? Soalan semua berat ni. Kalau tanya pasal prank gurauan ni, sebenarnya kita tengok yang bergurau tu tahap kita bergurau dengan orang yang nak menerima gurauan tu. Bukan semua orang boleh terima gurauan macam itu. Bukan semua orang. Ada orang kita senggah dia okey. Kalau kita senggah dia trauma sepanjang daripada tak semestinya. Sekali senggah sampai mempat tak pernah hidup. Mungkin itu. Ada orang kita boleh lah suruh barang kawan tu dah menangis dah hilang, dah pengsan. Ada orang sudah tahap macam tu. Dan ada orang dia boleh menghadapi dugaan dalam hidup ni. Dugaan dalam hidup ni biasa sebab dia biasa susah. Tetapi ada orang ni kena sikit dia dah tak boleh lah. Dia tak boleh, dia rasa teruk. Kena marah tu dia rasa dah tertidur lah. Kena marah tapi tidur. Kena marah dengan cikgu, dia rasa dia bodoh sangat, dia rasa dia malu sangat. Ada setengah hendak yang sedang marah. Okey je. Apa kamu ni main dengan kau tak guna kamu, dia mati lebih baik. Ya, mati-matilah. Dia dah rasa. Tapi orang tu tak tahu, dia rasa nak berhenti sekolah nak kantor diri semua dia. Itu sebabnya dalam Islam gurauan, prank sebenarnya dibolehkan selagi mana dia tidak melampaui batas dan tak menjejaskan orang yang terlibat dengan gurauan. Tetapi kalau dia melampaui batas dan menyebabkan orang ini terasa dan ada kesan mudarat kepada orang lain, maka hukumnya haram. Boleh tengok dekat majlis fatwa Ustaz, ini boleh fatwa wilayah Persekutuan boleh tengok. Dan kalau saya sebut ni, masalahnya pula setiap orang tak sama. Jadi jangan kita buat macam contoh lah. Masa saya di Mufti dulu, dia ada satu yang dia buat, dia tunggu hari lahir orang. Hari lahir, siapa yang jangan bocor lah maklumat dia lahir bila. Bila ada hari lahir dia, mula lah dia bukanya baju semua ingat saudara dia. Lepas tu dia orang pegang bawa pergi kat tengah gelanggang pergi basketball dekat UiTM kat London tu, lalu kat jalan kaki. Yang seorang bilang ambil isi tong sampah tu masuk kat dalam baldi besar, pancuk sampah tu dia busuk betul. Lepas tu dibawa dengan suara dalam tu, bawa dekat tengah gelanggang tu semua tempat-tempat tu semua budak-budak blok, budak-budak 3 blok asrama lelaki tu semua Allah selamatkan kamu. Dia sebab happy birthday to you, happy birthday to you. Kan lepas tu happy birthday to you, curahkan dengan bancuh yang busuk tadi dekat orang yang tu, buah dia tu. Dia pun tak sedar,
Ini pun dah kena puasa ni. Tak semua, ada sirapnya, sebusuk-busuknya. Dan lepas tu apa yang berlaku, budaya dia, yang kena siram tu akan kerja kawan-kawan, dia akan peluk seorang supaya dapat bau busuk tu juga. Tapi bukan semua orang boleh terima benda tu. Ada seorang yang boleh buat benda tu, langsung keras kat tengah belakang. Sebab dia semalu sangat, dia rasa tak boleh terima keadaan tu. Dia ni lah sangat pembersih, tiba-tiba kena macam tu. Bila dia mandi tu dia rasa macam diri dia jijik. Betul lah. Itu sebabnya bukan semua orang. Hati-hati. Dan yang paling payah sekali semua ni adalah orang yang kita prank dia pula menyimpan dendam sepanjang hayat. Ni kena ready, kena bully, bully dekat ni. Sekolah mana? Sekolah sedar. Ada seorang bawa jumpa saya, Muhammad, jumpa saya. Ni cerita dah lama, dah banyak tahun dah. Dia kena bully, mak ayah dia bawa jumpa saya dekat satu restoran. Saya tanya budak tu latihan ni. Dia tak boleh cakap apa. Setiap kali nak balik asrama, dia kawan-kawan tu tak nak boleh, tak nak tukar sekolah. Mak dia, alah sekejap je tu, anak pergi lah. Masa tu dia dah berdendam sama ayah dia juga. Dia pergi, akhirnya dia dah tak ada apa, dia tak boleh belajar, tak ada apa, akhirnya kena hantar dekat psychiatrist. Sebab dia rasa family dia pun tak nak dengar masalah dia. Dia rasa dia dah dicampakkan ke kandang limau. Sebab semua orang dengan suka seronok nak bully dia. Dan apa yang berlaku sampai ke tempat kerja, dia ada masalah nak bercampur dengan orang, dan dia berdendam. Dia dah rasa diri dia tak pandai bersosial. Dipunca disebabkan oleh abang-abang sini yang bully dia dulu. Dan dia memang nekat nak balas dendam balik dengan abang-abang sini. Masa dia doa, melingkuplah hidup kau. Kau buat aku macam ni, hidup aku jadi macam ni. Semua salah kau, dia doa. Itu sebab kadang-kadang kita tengok ada orang belajar bukannya tak bagus, tapi kenapa kehidupan dia teruk? Sebab kadang-kadang kita tak sedar, kita aniaya, kita zalimi orang lain. Kita tak sedar. Itu sebab dalam hal ni, nak buat prank, nak buat apa semua, pada-pada lah. Turun cerita lagi, dah lah buat prank, record lah. Lepas tu share dengan orang. Apa yang Nabi sebut? Barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menutupi menjaga aibnya. Tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib orang itu walaupun dia bersembunyi di dalam rumah. Maknanya apa? Masa itulah kita akan rasa malu. Kenapalah orang buat aku macam ni? Masa kita jadi malu. Kenapalah aku difitnah macam ni? Kenapalah hidup aku jadi macam ni? Rupanya kita lupa waktu kat semester dulu berapa ramai budak yang mau buat sampai akan susah hidup tu. Itu sebabnya hati-hati. Kita ni nak berkawan, nak bersahabat. Dalam hidup carilah sahabat. Jangan sibuk mencipta musuh. Sebab satu hari nanti kita tak perasan tau. Orang yang kita bully tu pula, tiba-tiba kita pergi kat satu syarikat yang tak kerja. Yang kita bully tu jadi tukang pembunuh tu. Oh, kau ingat tak saya? Yang bully saya dulu tak? Tu basuh bila, tu tulang, suruh cium bila, suruh jidat kipas lah. Cuba. Masa tu lah baru kita tahu. Dunia ni kadang-kadang ada masa ni kecil sangat untuk orang yang buat jalan. Buat. Jangan. Saya banyak jumpa kan. Saya lepas terjadi pengarah undang, berapa ramai orang yang pernah buat saya tuju-tuju nak maintain saya. Beramai. Tapi saya tak adalah nak balas kebetulan sebab memang dia teruk pun. Memang tak layak pun saya nak ambil kerja kan. Kelulusan result pun teruk. Itu sebabnya yang main. Itu sebabnya hati-hati. Hati. Dan kalau nak prank ni apa semua, ikut hukum asalnya adalah dibolehkan. Tetapi kalau melampaui batas dan mendatangkan kemudaratan tertentu, fizikal, mental, jiwa, rohani dan sebagainya, maka dia jatuh hukum haram. Allah. Masya Allah. Tapi kita sangka rupa-rupanya budaya yang kita ada yang mengamalkan sama ini bila dijatuhkan haram. Jika kita
maknanya secara tidak senang. Jadi sahabat-sahabat semua sama-sama kita menjauhkan diri daripada melakukan trend-trend yang kiai berluasa, trend kawan, melakukan kegiatan kawan. Semua kita tidak agar hidup kita aman, harmoni, tiada apa-apa yang berlaku. Seperti contoh buli yang kita katakan tadi. Terima kasih Ustaz. Jadi seterusnya saya menjemput, bukanlah menjemput, saya buka soalan kepada rakan-rakan. Saya buka soalan kepada rakan-rakan yang dah bertanya. Ada volunteer yang dah bertanya? Okay, silakan pergi ke bahagian itu dan juga saya. Warna yang besar ini nanti tinggi tak melawan, nanti tak melawan. Jadi tak melawan. Ada tak? Warna yang tinggi tak melawan dari tadi tapi tak melawan. Besar melawan. Soalannya macam ni. Zaman sekarang ni pun dah jadi macam trend. Nama trend ni Zoom. Zoomnya kita boleh tak kita lagi. Kita boleh semua kita lagi. Jadi saya nak minta pulang kita. Kita nak apa nasihat kita terutama yang beri sini supaya lagi pada dan tak terlupa akan jawab kita. Kita dapat. Okey, yang pertama pasal logat. Pasal logat bismillah macamnya suka kisah lah macam pasal roh. Lagi satu lagi, saya memang kadang-kadang memang bila dah soalan pun formal, saya jawab formal lah. Kan? Siapa suruh? Macam baca buku tanya soalan. Soalan lain ni tak ada pun tanya bagaimana tentang couple, tak ada tanya. Macam mana dengan gejala sosial di kalangan, tak ada tanya. Semua dalam soalan, semua dalam buku teks. Saya kena nak ikut bahasa buku teks. Kan? Dan pernah saya ceramah di Pulau Pinang dekat Masjid Kuala Pajak Song. Dia kata, kami dah menanggul tak tolong sangat Ustaz, tolong jangan cakap bangsa KL, tolong cakap bismillah, besok kita tahu. Terus saya cakap dalam bismillah. Kan? Yang satu lagi, soalan tentang vape. Di sini vape, ada seorang sahabat yang saya kenal ni, dia dah isi serokok, kemudian dia berhenti serokok, dia vape. Alhamdulillah, dia tumbang. Dia tumbang lepas tu, sebab apa? Salah satu sebabnya adalah dia punya ni rupanya badan dia tak boleh terima. Dan bila saya buat research sikit, saya cek rupanya vape ni boleh menurunkan sistem imunisasi badan. Dan begitu juga dia mengandungi paras nikotin yang lebih tinggi yang boleh mengakibatkan kematian yang boleh. Dan cecair vape juga mengandungi pelbagai perisa berbahaya yang dalam menunjukkan toksiti. Cecair yang mampu membunuh sel paru-paru, otak dan lapisan kulit yang tinggi. Simple je. Benda tu kalau boleh mendatangkan mudarat dalam badan, jangan buat. Belum pernah lagi isap rokok, isap vape boleh mendatangkan protein dalam badan. Tak pernah. Alhamdulillah, segar sebadan kalau tidak mati. Sebab sebenarnya siapa yang mengamalkan isap rokok, dia sendiri menempah api neraka. Menempah api neraka sebab apa? Sebab kerana dia memudaratkan diri dia sendiri. Itu sebab saya pesan pada orang kat luar sana. Saya pesan kat luar sana, saya kata, kalaulah dia nak berhenti rokok, buatlah perlahan-lahan. Sebab saya tahu susah. Pada yang pelajar-pelajar ni baru nak belajar, lebih baiklah berhenti. Orang rasa sedap-sedap sikit, berhentilah. Saya kenapa tak isap rokok? Bukan tak pernah kawan-kawan ajak. Kenapa tak isap rokok? Sebab mak dah turunkan satu pandangan muktamad dia, anak mak jangan isap rokok. Berhentilah. Awak macam mana? Berhentilah. Alhamdulillah dengan tahap tak isap rokok, duit tak cukup. Macam mana?
Tapi alhamdulillah rumah dah ada, kereta dah ada, motor dah ada, kan? Family dah ada, kan? Buat apa? Lagi satu lagi yang kita tak sedar, bisa rokok, yuk. Orang sebelah ni ada masalah asma dan sebagainya, kemudian dapat semput, mati, teraniaya sebab asal rokok orangnya tadi. Akhirat esok dia tak tuntut. Kan? Buat apa kita menzalimi orang lain? Menzalimi sini, menzalimi orang lain. Buat apa? Tak usah lah, berhentilah kan. Benda tak ada faedah, tak usah buat. Benda yang boleh mudaratkan diri kita pun jangan buat. Tak ada elok. Saya pernah tengok dekat Masjid Simpang 4 dekat Pulau Pinang. Dekat dinding masjid tu ada Majlis Fatwa Kebangsaan, fatwa pengharaman rokok, ada ayat Quran, ada hadis. Maka kesimpulannya haram. Ada seorang ngaji ni pakai kopiah, elok kena baca notis tu sambil sokok. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Ayat ni betul. Ya, jadi orang kata sekarang ni kita tanyalah diri kita. Tanyalah diri kita. Tanya diri kita kalau rasa elok buat. Satu lagi, masuk tak dalam spek yang diberikan oleh mak ayah kita. Masuk tak dalam spek. Spesifikasi datang belajar susah rokok. Tak ada. So tak ada, jangan buat. Curi-curi serokok, lagi lah jangan buat. Kalau cikgu dah pesan, jangan isap rokok, jangan bawa rokok, jangan isap vape, dah pesan. Dengarlah cakap guru. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyamuk dari badan, kaulah putus peturu. Kalau siapa yang tak dengar, takkan jadi apa-apa. Datang dari padang keladi, sehingga sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar patah tak larang. So kalau kita ni dengar seperti itu, dengan itu Allah. Memang betul. Betul, memang kita ada apa-apa manfaat untuk diri kita sebenarnya. Yang hanya adalah kita memudaratkan diri kita sendiri. Jadi janganlah kita terjebak dengan vape ke, rokok ke, yang baru ni apa nama kot, banyak trend yang baru-baru. Jadi bersamalah kita kot banyak yang baru yang teknologi semua tu sebenarnya memudahkan. Kita ada yang memudahkan, ada yang memperbaikkan diri kita. Jadi saya buka lagi soalan untuk murid semua ikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan soalan, Pak Ustaz, maafkan salam. Saya macam mana kita nak bina balik keyakinan diri selepas terlalu banyak masalah sosial yang kita lakukan? Banyak masalah apa? Sosial. Maksud saya macam disiplin. Oh, macam mana nak membina diri setelah banyak masalah-masalah yang kita hadapi dan perangai yang kita buat. Nabi sebut, Nabi bersuara, sesungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Jadi memang kita akan buat salah. Kita akan buat salah, akan ada ujian dan dugaan datang dalam kehidupan kita. Tapi nak membina diri ini satu je, matlamat. Saya fikir satu je. Macam saya dulu kan belajar, tak buat perangai lah. Konten kelas lah, konten. Kena watak, lepas pimpinan kan. Nah, kan, yang salah seorang yang watak saya adalah ni, bekas bukti Datuk Yusof. Pernah watak yang pimpinan. Dan surat saya sampai ke rumah. Sampai ke rumah, mak ayah saya double dengan wataknya. Kan? Jadi satu je perkara saya kata, aku nak bahagiakan mak ayah aku, ya Allah. Dan satu benda yang saya tak sempat buat adalah untuk arwah mak saya. Sebab bila saya kata aku nak balas kekayaan Allah, aku ni orang susah. Saya dengan adik-adik saya
Saya ingat adik-adik saya, kita orang pukul 4:30 pagi dah kita bangun lah. Kita pergi Saipak, tepung Saipak pakai botol 7-Up dengan plastik belah tu, lap daun pisang, layu daun. Kalau clean ke Saipak tu detail tu, ni nanti buat pukul 4:30 pagi, pukul 5 tu, dekat depan kipas ni, boleh-boleh kat adonan tu, kat gula tu, biar lama dekat. Terus sejuk. Dengan tak baju, masuk wedding dengan ambil baju ni. Tahu tak apa saya cakap kat diri saya tu? Cakap, kenapa aku lahir dan buat tu? Saya kata tu, kenapa aku lahir dan buat tu? Kawan-kawan aku tidur lagi. Kalau aku senang, duit mak bapak dan banyak, kenapa aku lahir dan buat tu? Dan 2 tahun lepas, hujung tahun, saya duduk kat rumah mak saya. Sebab bila saya keluar daripada rumah, saya masuk universiti, adik-adik saya pula sambung buat kerja. Kemudian sampailah berterusan, sampailah yang adik balik bongsu sini. Adik bongsu saya sekarang ni dah umur 30 tahun lah. Dia kembar lelaki perempuan, Syamsul Hafizi, Syafirah Hamzah. Dia orang sambung kerja ni. Dan bila duduk dekat ni, saya duduk dulu mamak saya cerita lah, saya buka cerita. Lepas tu tak baru camah baru tersebut. Yang kita kan duduk terbawa pagi buat kuih apa semua, tolong mak apa semua kan. Baru cakap apa tau? Ada satu gaya dalam hati aku ni. Apa dia? Iaitu, kenapa aku lahir dalam keluarga tu? Tu tak ada dia cakap apa? Baru, kita orang pun sama. Kita orang pun cakap dalam hati ni sama. Kenapa lah lahir dalam keluarga ni? Tapi akhirnya kita sedar bila kita keluar masuk universiti, baru faham kenapa mak kita bagi kita buat benda ni. Kenapa mak kita suruh semua. Bila kita susah, kita tahu nikmat senang. Itu sebab ramai pada kalangan korang ni yang tak sedar diri ke apa, dah senang daripada kecil bagi semua benda. Apa nak bagi, handphone pun bagi. Handphone mahal tu, nak PS5 beli. Nak bilik ni, siap bilik tidur orang, aircon. Kita ni satu kipas, kongsi 5 beradik. Bayangkan, tu cinta tu, rupanya hanya orang susah je tahu nikmat senang. Tu je. Dan masa tu saya cakap lah, patutlah. So apa yang kita cakap? Matlamat ni, nak ubah perangai ni. Matlamat kita, kita nak bagi apa kat mak ayah kita. Momen yang paling penting dekat universiti nanti adalah bila masuk pada tahun akhir, pesta combo. Bila convocation, sebut nama kita. Siapa nama tadi? Alia apa? Alia Natasha binti Abu Bakar, graduan daripada degree ijazah sarjana psikologi, contohlah. Naik atas pentas dekat universiti, berdiri dekat spot tu, muka dah keluar dah dekat screen. Masa tu ada 3 bintang, ada 2 bintang, ada 1 bintang. Tengok tepi muka tu 3 bintang, mana 4 flat. 2 bintang, mana 3.5 and above. 1 bintang, 3 pointer. Kosong, memang menyesal lah pergi belajar. Menyesal anda tak apa kau belajar, kata 1 bintang pun tak ada. Tapi naik ke pentas, terima scroll yang kosong tu, tak ada apa pun syarat je untuk ambil. Tapi bila lalu, terpandang dekat bawah ada muka mak ayah kita. Mak ayah kita. Itulah momen yang paling membahagiakan sebagai seorang. Itulah dia. Dan saya tahu yang paling saya galakkan juga, sebab ayah saya tak sempat tengok. Ayah saya tak sempat tengok saya grad, sebab ayah saya tinggal dunia muda 50 tahun. Tak sempat tengok Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi. Malahan tak sempat tengok Syamsul Debat Wujud, tak sempat tengok. So apa kita buat? Bagi mak happy. Mana negara mak tak pernah pergi. Australia mak dah pergi. Mak pergi Mekah 10 kali dah pergi umrah, pergi haji sekali. Bagi kereta kat mak pergi mak jalan nak pergi mana? Ni hujung tahun ni, mak nak pergi mana? Pergi Turki. Mak nak pergi berjalan Kapadokia. Jom pergi. Bahagiakan mak itu.
Tapi nak bahagia ke mak kita tu, semua ada harga. Kena bayar. Dan nak bayar, kena ada apa? Kena ada kelayakan. Kelayakan tu kena ada kelulusan. Kelulusan apa? Kena belajar. Itu ni. Betul saya tahu. Satu hari nanti itulah momen ni. Bila tengok mak kita happy, kita pun happy. So belajar lagi. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan semua berjaya dunia akhirat. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Jadi rakan-rakan, ambillah pengajaran. Dan apa inilah yang kita bakal lalui. Inilah yang kita bakal tempuhi satu hari nanti, insyaAllah. Jadi sebenarnya Assalamualaikum. Nama saya Elzina Fatimah. Saya mewakili kita satu. Nak tanya Ustaz, macam mana kita nak sesuaikan diri duduk di asrama? Sebab kita orang tak pernah duduk asrama, tak ada handphone, tak ada ganti, tak ada wayang. So macam mana Ustaz? Koman mana koman? Amat ya. Macam ni lah. Tak ada siapa yang sesuai duduk asrama. Yang sesuai duduk rumah, tengok TV main game, makan, itu paling sangat sesuai. Tetapi kita kena pandang satu perkara dulu. Yalah, orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Ada setengah pelajar waktu sekolah rendah lagi dah masuk asrama. Di hantar sekolah rendah agama, nak bagi anak bayangkan baru darjah 3 dah berdikari, basuh baju sendiri, gosok baju hangus, terbakar, kan? Tapi kita form 1 tak apa. Tu saya tanya tadi, berapa ramai form 1? Kalau seorang je form 1 tadi, saya kesian. Tapi punya ramai. Itulah pentingnya kawan-kawan. Kita akan nampak duduk kat asrama ni. Saya sendiri pun tak sanggup tengok anak saya masuk asrama. Walaupun kita pernah masuk asrama, sekali anak masuk asrama, kita tak sedih benda dia. Kan? Dia okey je. Tak sabar nak balik asrama. Kita pula sedih nak balik asrama. Betul lah. Jadi apa pun kena anggaplah duduk di asrama tidak bersama keluarga satu bentuk pengorbanan yang diterima. Pengorbanan itu apa? Demi perjuangan untuk menuntut ilmu. Sebab kita tak nak jadi orang-orang yang tak berilmu. Kita tak nak. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dalam. Datang asrama, belajar. Datang asrama, manfaatkan masa. Sebab apa? Duduk di asrama, kita akan dapat suasana nak dapat ilmu. Di luar belum tentu lagi. Balik sekolah, lepak dekat bus stop, lepak dekat kedai tertentu dengan kawan-kawan, isap vape, isap rokok, cabaran yang lagi besar. Lepak-lepak, konten pula tuition. Tapi dalam asrama kita tak ada pilihan. Kebarangkalian itu rendah. Jadi kita suasana belajar, kawan-kawan pun belajar, berlumba-lumba nak dapat yang terbaik. Maka kita kena sesuaikan diri dengan itu sebenarnya. Kena sesuaikan diri dengan persaingan. Sebenarnya dalam asrama ni mengajar kita untuk berdikari. Bangun pagi sendiri, mandi siap, kekemasan diri, nak jaga sendiri, jaga macam mana susun atuk, macam mana nak susun, macam mana nak kemas, macam mana ni katil tempat tidur, macam mana. Macam saya suka katil atas, saya nak suka katil bawah. Katil bawah ni orang suka lepak dulu, asyik nak kemas dulu. Duduk ke atas, kemas, lepas tu sejuk bila nak tidur malam. Macam tu. Itu sebabnya tak kisahlah. Itu kepandaian masing-masing. Jadi maknanya kata, sesuaikan diri, cari kebaikan dia. Cari dia punya positif di sebalik dulu di asrama. InsyaAllah. Sebab kata pematahan tu adalah biasa tegal biasa. Sampai masa ni kita akan okey, akan sesuaikan diri dengan keadaan. So kalau tanya macam mana nak menyesuaikan dengan keadaan, pada macam contoh naik kapal terbang. Saya naik kapal terbang, bila kita bergegar tu, ya Allah, aduh hai.
Kenapa dah ini besar ni dah terbayang nak terbang kelempas apa semua ni. So apa saya buat? Saya tengok pramugari ni. Saya tengok pramugari ni elok bagi. Dia tak ada risau pun. Kalau dia pun kan, alamak mati lagi. Kita pun juga takut. Dia tengok dia okey tak? Galah tu tak okey. Kita pun okey je. Ataupun buat tidur. Dah tidur je. Jangan dilayan benda-benda tu. Jadi macam kita Roman, tengok buka kawan kita lain. Ramai yang ikut kawan kita duduk bersama. Jadi kita sama-sama berjuang sama-sama, berkorban demi untuk mencapai sebuah kejayaan Allah. Oh, dengan tak semua ada di bawah kadang-kadang tu. Alhamdulillah, moga-moga sebab ada perempuan boleh menyesuaikan diri di dalam asrama ini, insyaAllah. Sentiasa berfikir positif agar semuanya akan menjadi positif. Kita ada yang negatif, insyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz, sebelum mengakhiri punya majlis hari ini, saya minta Ustaz untuk bagi sedikit rumusan tentang punya asrama kita. Dalam hidup kita ni semuanya sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia ini lebih lagi sementara. Itu sebabnya penting. Kata Imam Al-Ghazali, dunia ni ibarat sebuah pulau. Itu turun daripada kapal, maka ahli-ahli anak-anak kapal semua dipesan turun carilah bekalan. Sebab kita lepas ni akan teruskan perjalanan. Kita berhenti sementara saja. Ada 3 golongan yang turun. Golongan pertama bila turun, dia terus cari bekalan. Dia tak peduli walaupun pulau tu cantik, banyak makanan, banyak perempuan, banyak lelaki yang handsome. Dia tak peduli. Dia cari bekalan dan sudah cukup, dia pun naik kapal. Inilah orang yang paling beruntung. Kategori kedua, orang yang macam mana? Orang yang turun, dia seronok tu, cantiknya, dia makan, dia happy, dia gerak-gerak, dia layan perempuan, dia layan lelaki semua sana. Dia rasa gembira. Tiba-tiba dia baru teringat, tak lama lagi kapal nak jalan ni. Aku apa bekalan pun tak buat ni. Maka cepat-cepat cari bekalan. Last minute dapat juga bekalan, bawa naik. Ini golongan yang bernasib baik. Ada satu golongan, dia gembira sana, gembira sini, dia lega dengan pulau ni. Sedangkan dia tahu pulau ni hanya sementara, lepas ni akan teruskan perjalanan. Tiba-tiba berbunyi semboyan kapal berbunyi dan nak berlabuh, nak melepas balik. Maka masa itulah dia baru tersedar yang dia tak sempat dapat apa-apa bekalan. Dan inilah golongan yang sangat rugi. Macam kita duduk di sekolah semester, tak lama pun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Masa yang ada, tolong manfaatkan. Jangan buang masa. Jangan buang masa. Bila kita buang masa, yang rugi adalah kita. Kita kena jujur. Jangan tipu. Tak faham, cakap tak faham. Jujur. Amanah, jaga amanah diberikan. Jaga hubungan dengan guru, jangan sakitkan hati guru. Percaya pada hikmah. Dulu di asrama, berjauhan pada keluarga, tentu ada kebaikan Allah yang bagi kita. Semua benda-benda baik, amalkan, laksanakan, terapkan dalam kehidupan kita. Respon biarlah positif dengan apa juga yang sampai kepada kita. Dan yang terakhir sekali, kita perlu ada yang disebutkan sebagai keberterusan, konsistensi ataupun istiqamah. InsyaAllah kita akan berjaya.